Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang telah diberi amanah kepada kami, iaitu cabaran globalisasi terhadap isu hubungan etnik di negara kita bagi subjek hubungan etnik MPU 3122. Sebelum kami menerangkan dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Aida binti Saidin. Saya Nadia Nabila binti Fathi. Dan saya Nur Ashiki binti Yunus. Dan seterusnya, pensyarah pembimbing kami iaitu Dr. Samni bin Suraji. Sebelum mendalami tajuk ini lebih lanjut, eloklah kita fahami maksud di sebalik perkataan globalisasi ini terlebih dahulu. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses yang membolehkan sesuatu aktiviti seperti ekonomi, kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi, dasar terbuka dan sebagainya. Ini adalah takrifan merujuk Kamus Dewan edisi keempat. Bagi pandangan cendekiawan barat, globalisasi bermaksud satu proses kehidupan serba luas dan infiniti, merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi, dapat saya simpulkan bahawa globalisasi ini yang menjadikan sesuatu berskala antarabangsa, iaitu memindahkan sesuatu yang terbatas kepada menjadikan sesuatu supaya tidak terbatas. Cabaran globalisasi yang pertama bagi isu hubungan etnik di negara Malaysia adalah untuk membina personaliti rakyat yang berjiwa merdeka. Cabaran untuk membina personaliti rakyat yang berjiwa merdeka ini dapat dilihat dari 3 aspek, iaitu bahasa, budaya dan nilai, serta jati diri. Hai, Assalamualaikum. No. Annyeonghaseyo only. Ew, bahasa Melayu. Aida, we only talk English and Hangul only. You are embarrassing us. Hai, kamu semua ni. Biarkan bahasa rasmi kita. Kenapa tak martabatkan je bahasa kebahasaan kita ni? Buat malulah kamu semua ni. Dalam, tai gada-gada. Jom makan. Lai. Salah. Jom semua sahabat-sahabatku. Cuba makan semua. Cincang, tangan. Tak high-tech lah. Kotor. Elok sikit. Saya dah basuh tangan saya ni boleh sabun tau. Kami tak mainlah tangan-tangan ni. I like to use chopstick. Astagfirullahaladzim. Makan guna tangan tu kan budaya orang Melayu Islam kita. Sunnah Nabi kot makan guna tangan. Kan berkat je. Aida dah. Tak baik dah ni bini. Betul dah ukti Aida cakap. Mana jati diri kita ni? Nak makan pun kena pegang Korea. Okeylah. Sorry Aida mengganja kau. Kuat sangat kau ada fever ni. Jemput makan kimchi. Makan kimchi ni. Saja tukar selera. Walah selalu makan ulang je. Amboi, tak habis-habis. Opa cantik kita yo. Itu cantik kita. Opa cute. Opa salah pakai sifat saya. Jom kita tengok Amy mana Opa. Oh ada. Nanti lo. Oh ni ke? Opa aku dah mati. Kena mati tahun Nadi ni. Nadi. Opa kita dah mati macam mana ni? Mati? Apa ni? Cinta? Buat macam? Tengok berita ni. Tak kaya? Selesai mati. Aku kata kita buat satu memorial untuk mengingati minggu Opa. Supaya semua ingat. Lepas tu, kita panggil semua fans daripada serata dunia. Next week, kita tabung bunuh diri. Alah, macam Korea buat tu bila orang dah mati. Boleh. Jom kita buat. Opa! Weh, apa kamu semua
ni bukannya orang Islam. Tak sepatutnya kamu sembah dia. Tak boleh lilin bunga ni. Ingat Tuhan sikit. Nak umpah-umpah ni pun berpada-pada lah wahai sahabat-sahabatku. Nanti kita tak adalah mensyirikkan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan kami. Aida, terima kasih sudah baikkan kami. Bagi aspek bahasa, bahasa Melayu termaktub sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Bukan itu sahaja. Kedudukan dan taraf bahasa kebangsaan terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan. Selain itu, Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan juga Akta Pendidikan. Dengan bahasa ini, maka lahirlah ungkapan bahasa jiwa bangsa yang melambangkan martabat kedudukan bahasa kebangsaan sebagai identiti kepada bangsa Malaysia. Aspek budaya dan nilai ini juga amat penting dalam membina personaliti rakyat yang berjiwa merdeka. Sehubungan itu, seluruh rakyat Malaysia perlu menghayati dasar kebudayaan kebangsaan yang telah digubat berteraskan semangat kerjasama dan persefahaman antara kaum. Hal ini kerana kepelbagaian yang wujud tidak seharusnya mencari kekangan untuk berinteraksi dan memahami antara satu sama lain. Justru, ada banyak persamaan yang boleh dijadikan landasan bagi memungkinkan masyarakat berkongsi bukan sahaja dari segi nilai, malahan dari segi amalan dan tata cara kehidupan. Personaliti rakyat berjiwa merdeka juga mengambil kira aspek jati diri. Jati diri merangkumi segala nilai, bahasa, fahaman, pegangan dan pandangan jagat sesuatu kaum. Dewasa kini, kita sering mendengar jati diri kian meluntur. Selalunya, kelunturan ini dirujuk kepada watak, cara hidup dan penampilan seseorang itu. Kalaulah kita seorang Melayu Islam, tetapi tidak lagi mempamerkan perwatakan, cara hidup dan cara bertindak, malah berfikir tidak seperti seorang Melayu, maka orang ini dikatakan hilang jati diri kemelayuan dan keislamannya. Cabaran globalisasi kedua terhadap isu hubungan etnik di negara kita adalah untuk membina jalinan harmoni hubungan interetnik dan intraetnik. Ayo kita mendalami hubungan interetnik terlebih dahulu. Hubungan interetnik merujuk kepada hubungan antara satu etnik dengan etnik yang lain. Cabaran hubungan interetnik ini dapat dilihat dari segi yang pertama, hubungan nasional, dan yang kedua, hubungan global. Baiklah, saya Nur Ashiki binti Yunus akan membentangkan isi yang seterusnya, iaitu hubungan nasional. Cabaran utama yang dihadapi adalah sejauh mana dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan telah berjaya memupuk semangat perpaduan di antara kaum dan dapat mengekalkan keharmonian di Malaysia. Kerana disebabkan kita mempunyai kaum yang pelbagai, maka kaum-kaum tersebut mempunyai latar belakang yang berbeza, agama yang berbeza dan budaya mereka yang berbeza. Oleh itu, mereka akan mempertahankan kebudayaan masing-masing. Oleh itu adalah salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan untuk memastikan semua kaum bebas untuk melakukan kebudayaan masing-masing. Dan kita boleh lihat pula pada peringkat global di mana negara yang mempunyai pelbagai kaum semestinya akan mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu. Kita juga negara yang mempunyai cabaran-cabaran dalaman yang tertentu. Contohnya, kita boleh lihat pada ketegangan kaum yang berlaku di Afrika, iaitu Rwanda dan Burundi. Manakala Eropah Timur pula boleh kita lihat pada Bosnia Herzegovina dan Indonesia, Ambon dan di tempat-tempat lain. Apabila terdapatnya pelbagai etnik di sesuatu negara, semestinya negara tersebut akan mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu yang perlu menjaga kebajikan
kaum lain untuk memastikan semangat perpaduan dapat dipupuk. Cabaran yang boleh dilihat pada peringkat global apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dan tidak mengambil pengajaran daripada pengalaman negara-negara lain. Disebabkan mereka terlalu tamak sehingga mereka sanggup untuk menjual nama etnik masing-masing. Baiklah, kita pergi pula kepada poin yang seterusnya, iaitu hubungan intra-etnik. Apakah maksud hubungan intra-etnik ini? Hubungan intra-etnik merujuk kepada hubungan antara sesama etnik atau satu keturunan. Terdapat 3 jenis cabaran yang berlaku dalam hubungan intra-etnik, iaitu cabaran pengaruh luar, cabaran dalaman dan cabaran psikologi. Kita pergi terlebih dahulu kepada cabaran luar, iaitu ideologi. Ideologi ini merupakan satu fahaman atau pegangan yang tercetus dari pemikiran dan pengetahuan masyarakat oleh Ahmad Mujahidin et al. 2021. Maksudnya di sini, ideologi ini merupakan satu fahaman yang boleh merubah kepada kehidupan seseorang. Nasionalisme yang ekstrim boleh mendorong kepada semangat perkauman atau rasisme. Apabila mempunyai semangat kewarganegaraan yang sangat tinggi, keluarga etnik yang sangat tinggi, maka mereka akan merasakan yang diri mereka lebih baik berbanding orang lain, berbanding etnik lain lah. Seterusnya, kesannya apabila mempunyai nasionalisme yang sangat ekstrim, dia akan menjejaskan kepada kestabilan sosial dan keharmonian dalam masyarakat yang pelbagai etnik. Bila kita terlampau rasa yang kita ni adalah etnik yang paling baik, maka kita akan memandang rendah pada etnik lain dan kita akan mempunyai persepsi yang negatif, kita akan ada mempunyai rasisme. Maka kita tidak dapat memupuk semangat perpaduan di situ. Kita pergi cabaran luar yang kedua, iaitu ekstremis. Ekstremis ni didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti yang meliputi kepercayaan, sikap, perasaan, tindakan dan strategi daripada seorang individu atau satu kumpulan yang jauh melepasi daripada normal, iaitu Muhammad Faizal 2017. Hal ini kerana ekstremisme ini adalah satu tingkah laku yang sangat melebih daripada yang normal lah, melakukan satu tindakan yang teruk. Seterusnya dalam konteks hubungan kaum ini pula, sikap ini perlu dijauhkan sebab kerana akan membawa pergaduhan antara kaum kerana tindakannya yang melampau. Contohnya 13 Mei 1969, disebabkan mereka merasa yang diri mereka tercabar dan mereka melakukan satu tindakan yang sangat ekstrim sehingga membunuh orang sekeliling tanpa belas kasihan, menyebabkan tragedi berdarah 13 Mei berlaku. Seterusnya, globalisasi. Globalisasi ini adalah satu perkara, proses globalisasi memberikan banyak manfaat kepada kehidupan manusia daripada pencapaian internet, pendidikan dan sebagainya yang boleh membawa negara kita kepada peringkat global. Namun, ada segelintir manusia dia mengambil kesempatan daripada perkembangan ini dan mengenakan tekanan kepada pihak lain secara tidak adil. Disebabkan mereka lebih maju daripada negara lain, maka dia menggunakan kemajuannya untuk menindas negara-negara lain atau kumpulan etnik yang lebih mundur lah. Seterusnya, jadinya dalam konteks khususnya dalam konteks hubungan antara negara, apabila negara mempunyai apabila negara ini merasakan negara dia lebih baik, maka dia tidak dapat menjalankan hubungan diplomasi, nak menjalankan ekonomi pun susah. Secara tidak langsung akan menggugat kedamaian negara. Baiklah, kita pergi pula kepada cabaran dalaman. Cabaran dalaman yang sering difokuskan ialah sosioekonomik dan agama. Disebabkan pihak British sebelum kemerdekaan telah menjalankan satu iaitu pecah dan perintah menyebabkan berlakunya penempatan kaum di sesuatu tempat. Kesannya berlaku jurang antara kaya dan miskin disebabkan ekonomi yang telah dijalankan oleh kaum yang tertentu lah. Apabila kaum Cina yang melakukan perdagangan, perniagaan, dan manakala berbanding dengan kaum Melayu yang hanya menggunakan tanah menjadi petani dan nelayan, kita dapat lihat terdapatnya jurang di antara kaya dan miskin. Seterusnya, jurang antara bandar dan luar bandar, di mana kemudahan di bandar lebih baik berbanding kemudahan di luar bandar. Dan berlakunya jurang sosioekonomi antara kaum jauh dapat menimbulkan pelbagai perkara negatif dan keretakan perpaduan menurut Muhammad Hafiz 2019. Bagaimana pula agama? Oleh kerana kita mempunyai pelbagai kaum yang berbeza, ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Kristian. Tetapi disebabkan kita mempunyai pelbagai etnik dan agama, jadinya kepelbagaian agama ini menjadi salah satu penghalang kepada perpaduan kaum kerana kita tidak mempunyai fahaman atau pegangan yang sama. Oleh itu, terdapat juga isu di mana isu remaja Melayu menceroboh kubur lama Cina dan merosakkan patung singa, iaitu pada menurut Mansur 2010. Disebabkan isu tersebut boleh menimbulkan kemarahan oleh kaum lain kerana mereka tidak menghormati agama lain. Sepatutnya agama Islam sangat-sangat menghormati agama lain. Kita pergi pula kepada cabaran psikologi. Cabaran psikologi ini ada 5, iaitu persepsi, prejudice, diskriminasi, stereotype dan ethnocentrism.
Baiklah, pertama sekali, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan persepsi. Menurut Johannes J. et al. 2016 telah menyatakan bahawa persepsi merupakan satu elemen penting dalam proses berfikir yang memerlukan gambaran atau pandangan daripada seseorang mengenai sesuatu hal. Jadi dalam konteks hubungan etnik ini, persepsi yang salah terhadap sesuatu etnik yang lain boleh memberi kesan atau memudaratkan keharmonian dalam sesebuah negara. Seterusnya, kita lihat pula pada prejudice. Apa yang dimaksudkan dengan prejudice ini adalah prejudice didefinisikan sebagai sikap atau tanggapan yang bersifat negatif terhadap sesuatu kumpulan manusia atau ras yang berlainan atau sikap yang dibentuk berdasarkan generalisasi yang tidak rasional kerana kumpulan tersebut mempunyai kualiti yang tersendiri menurut Ad-Dini Az-Zahra pada tahun 2015. Dan seterusnya, konflik ini akan timbul jika adanya sikap prejudice yang boleh membangkitkan perasaan tidak puas hati antara satu etnik dengan etnik yang lain. Bagi diskriminasi pula, merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu dan layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan menurut IDEAS 2021. Dan dalam negara ini juga yang berbilang kaum, sesuatu tindakan yang boleh mengarah kepada diskriminasi akan memberi kesan yang sangat negatif dan boleh mencetuskan keadaan yang tidak harmoni dalam sesebuah negara. Keempat pula adalah stereotip. Menurut WMR 2016 telah menyatakan bahawa stereotip merupakan kenyataan-kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik. Misalnya, gambaran berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik ataupun buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik oleh etnik yang lain, terutamanya kepada etnik minoriti. Dan cabaran psikologi yang terakhir sekali ialah ethnocentrism. Ethnocentrism merujuk kepada sikap dan kepercayaan bahawa budaya dan nilai etnik sendiri adalah lebih baik, tinggi dan mulia berbanding budaya dan etnik yang lain. Jadi, seterusnya kita akan lihat kepada cabaran globalisasi yang ketiga iaitu dalam menangani hubungan etnik di Malaysia pasca kemerdekaan iaitu dalam peristiwa ketegangan kaum. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan melakukan satu sesi soal jawab di IPG Kampus Perempuan Melayu. Okey, jom kita cari seorang yang bertuah untuk menjawab persoalan saya. Okey, di situ ada seorang gadis berbaju biru. Dia tanya dia, saudari, kita nak tanya juga. Okey, pada pendapat saudari, apakah peristiwa berdarah berkaitan hubungan etnik yang pernah berlaku di Malaysia yang melibatkan pergolakan kaum? Setahu saya, antara peristiwa ini ialah peristiwa 13 Mei 1969 di mana berlakunya pergaduhan besar yang melibatkan pembunuhan kepada kaum Cina dan Melayu yang tidak bersalah. Wah, begitu sekali ya dahsyat pergolakan tersebut. Kalau begitu, boleh tak saya tahu apakah sebenarnya punca-punca peristiwa yang menyebabkan kematian nyawa-nyawa yang tidak bersalah? Saya tidak tahu secara detailnya, tapi apa sedikit saya tahu ialah berlakunya perselisihan faham antara kedua kaum itu, Cina dan Melayu, sehingga adanya pembunuhan pada orang-orang tak bersalah. Wah, terima kasih saudari Liana. Okey. Oh, begitu berilmiah daripada saudari Liana. Okey, jadi itulah antara punca-punca yang berlakunya peristiwa 13 Mei pergolakan kaum di Malaysia. Jadi kita harus mengambil iktibar daripada punca-punca tersebut supaya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Okey, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai peristiwa berdarah 13 Mei 1969, ayolah kita dengar kupasan dan pembentangan dari pembentang kita. Jom kita lihat. Dalam cabaran yang ketiga ini, aspek yang akan dilihat terbahagi kepada tiga iaitu politik, sosial dan juga ekonomi. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan aspek yang pertama iaitu politik. Apa yang jadi masalah dalam politik ini adalah apabila politik yang melibatkan isu perkauman. Hal ini akan menjadi lebih parah sekiranya isu-isu perkauman diperalatkan untuk kepentingan sesuatu pihak dan mendapat sokongan rakyat. Jadi, hal ini akan mewujudkan sikap berat sebelah dan tidak adil bagi sesetengah kaum di Malaysia terutamanya. Aspek yang seterusnya adalah dari segi aspek ekonomi yang melibatkan perbezaan ekonomi dan juga dominasi sektor ekonomi. Hal ini wujudnya jurang pendapatan antara etnik merupakan cabaran yang sering membawa kepada ketidakstabilan masyarakat majmuk. Contoh yang dapat diberikan, gambaran secara jelas adalah isu berkaitan gaji yang diberikan oleh majikan terhadap kaum yang bekerja di sesebuah tempat. Berdasarkan pengalaman kakak saudara saya sendiri, di tempat kerja beliau dahulu terdapat kes yang seperti ini, di mana majikan beliau yang berbangsa Cina memberi gaji mengikut kaum dan bagi kaum Melayu kebiasaannya akan mendapat gaji yang jauh lebih rendah berbanding kaum Cina.
Jadi di sini, apa yang saya dapat lihat apabila timbulnya isu sebegini akan menimbulkan ketidakpuasan hati kepada kaum Melayu terhadap kaum Cina dan hal ini tidak sewajarnya berlaku pada zaman sekarang. Aspek yang terakhir sekali ialah aspek sosial. Dan dalam aspek ini, menjadi permasalahan apabila wujudnya pemisahan penempatan. Hal ini bukan sahaja boleh meregangkan hubungan dan interaksi pelbagai etnik, tetapi akan memperkuatkan lagi perasaan kekitaan dan etnosentrisme dalam kalangan masyarakat. Dan seterusnya adalah dari segi pengasingan sistem pendidikan. Kerana hal ini akan menjadikan interaksi yang hanya berkisar dalam kalangan etnik yang sama sahaja. Buktinya, dalam sekolah rendah iaitu SK hanya melibatkan kaum-kaum Melayu sahaja dalam sekolah itu. Manakala SJKC hanya melibatkan murid yang berbangsa Cina sahaja dan SJKT melibatkan kaum yang berbangsa India sahaja. Oleh itu, secara keseluruhannya, apabila ketiga-tiga aspek ini masih lagi wujud dalam negara kita, perpaduan antara kaum akan menjadi tidak erat kerana wujudnya sikap berat sebelah bagi sesebuah kaum. Dan sekaligus, kestabilan ekonomi dan politik juga akan merundum kerana tiada kesepakatan antara kaum di Malaysia. Oleh itu, sebelum kami akhiri pembentangan kami, ini merupakan rujukan-rujukan yang telah kami gunakan dalam slide pembentangan kami. Dan sebelum itu, mari kita lihat reaction video yang telah kami hasilkan berkaitan dengan video yang mempunyai kaitan dengan cabaran yang ketiga ini. Tragedi ini telah mengakibatkan lebih kurang hampir 200 orang terbunuh, 400 lebih orang telah tercedera dan menangkap sebanyak hampir 10,000 orang yang dijalankan pada tahun 1999. Okay. Politik berpihak pembangkang telah mengetengahkan 3 isu yang sensitif, iaitu first mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu, yang ketiga adalah isu kerakyatan orang luar. Okay. So itu 3 punca yang ditengahkan sampai Isu kerakyatan ni, aku tahu Jus Wali. Betul, Jus Wali. Sebab bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita dan hak kerakyatan orang Melayu tidak boleh disabuli. jadi isu sensitif lah untuk kita kan. Okay. Dan 11-12 tu sebenarnya tak ada peristiwa yang kecil lah berjadi kan. Sebab pada 13 Mei, waktu tu Menteri Besar Selangor mengajak orang Melayu berhimpun dekat di rumah. Jadi waktu tu kita target pukul 7.30 malam kita buat kumpulan ramai ni. Tapi start pagi tu sampai ke petang dah banyak pembunuhan. Dari tempat, dari buat satu tempat sampailah sebelum pukul 7.30 dah ada satu pengumuman darurat dekat radio beritahu untuk semua berkurung dekat rumah. Sebabnya kalau satu keluar kan tu memang kena dead. Takutnya. Cuba bayangkan kalau mak ayah kita kan keluar waktu macam ni. Time tu tengah ada pergolakan kaum. Confirm lah kalau mak ayah tu keluar tu dia kena tembak. Kesian lagi-lagi yang ada anak-anak kecil kan. Dah lah yang tak bersalah. Disebabkan kaum-kaum lain, kita yang kena tanggung akibatnya. Jadi secara langsung keharmonian kaum tergugat. Kita pun tak boleh nak hidup aman dengan kaum-kaum lain. Yang tak bersalah, orang Cina tak bersalah pun keluar rumah pun dia kena tembak. Dan ada satu lagi pembunuhan dekat Dayton. Dekat Dayton tu lagi ekstrim lah ramai dia bunuh. Kan jadi 13 ni juga adalah kesan daripada tanah raya dan jajah dengan orang dulu. Kesan macam tempoh kerajaan kita, British kerajaan kita. Sebabnya kita tengok pada 3 perspektif dan juga first nak cerita pasal politik. Ingat tak zaman dulu waktu British dia perintah tanah Melayu untuk memperkenalkan sistem presiden. So bila sistem presiden diperkenalkan tanah Melayu, kerajaan Melayu dia banyak kehilangan dia punya kuasa tau. Dia tak hilang hak untuk memungut cukai. Kita sebagai rakyat Melayu ni kan, kita kurang hak untuk berbicara tau. Ini masalah yang pertama lah. Yang kedua ni kan, daripada segi sudut ekonomi. Dulu British telah menggunakan sistem hanya keuntungan semata-mata. Dan yang memiliki masalah bila dekat tanah Melayu ni, kita, 3 kaum utama, Melayu, Cina, India telah diasingkan mengikut tempat atau sektor pekerjaan. Contohnya macam Melayu, dia mau Bukan zaman dulu je, tapi sekarang pun masih ada jualan ekonomi melibatkan kaum. Jadinya oleh itu kerajaan kita dah macam-macam dah cuba untuk pastikan yang tak ada istilah jualan ekonomi tu. Yang saya tahu nak hapuskan jualan ekonomi tu melalui dasar ekonomi baru. Betul. Dan macam-macam lagi dasar yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk memastikan semua rakyat sama je. Semua sama je. nelayan, kata ikan kan. Macam orang Cina, dia lebih kepada aktiviti, kau tolong jual barang-barang. Kalau orang India, dekat estate ladang kan, pertanian. So, dekat dalam Melayu ni, banyak kaum. Tapi kita tak teruskan. Dan dari situ lah, kita tak ada macam perpaduan antara kaum. Kita ikut dekat. Jadi kalau India dekat estate, Cina dekat bandar, Melayu dekat kampung, kat situ tak adalah. Mereka tak boleh berinteraksi, tak boleh nak bersepadu. Susah kan orang nak bekerjasama dalam perpaduan kan? Jadi benda tu macam jadi jurang kesefahaman, tak ada. Jadi kiranya macam ethnocentrism jugalah kan maksudnya. Betul. Sebab mereka dari dulu lagi hidup dalam kalangan kaum sendiri. Betul? Jadinya mereka tak ada interaksi budaya. Betul-betul, faham? Community je macam tu. Ada orang luar je. Orang luar je aktiviti. Kita tak pernah nak macam ada kuasa untuk beri satu sama lain macam tu. Dan akhir sekali, ada sudut sosial. Which is, kaum Cina dia banyak tak puas hati dengan orang Melayu sebabnya orang Melayu ni selalu mendapat hak atau pelayanan lebih istimewa daripada British. Okay, sebelum laporan Razak dikemukakan, sistem pembelajaran atau pendidikan dekat tanah Melayu ni, dia based on ikut negara masing-masing. Contoh, orang Cina, dia punya silibus pendidikan dia
dari negeri China. Orang India selingkuh daripada negeri India. Melayu, Melayu. Tak ada macam zaman sekarang. So bila ada zaman sekarang, kita dah ada bahasa Melayu, wajib ambil. Sekarang kita orang Melayu boleh ambil bahasa Cina, bahasa India kan. So dari situlah kita nak cerita kepaduan ni. Jadi kita bersembunyi adalah pemuncak untuk masalah kepada kaum yang berlaku dekat Malaysia ni. So dah sangat penting untuk kita yang membawa bahasa ni untuk saling hormat antara tentang lain dan Betul lah. Kalau pendidikan ni guna bahasa yang sama, kat situ akan wujud kesepahaman. Walaupun kita ni daripada bangsa yang berbeza. Betul? Tak adalah resis antara kaum dalam satu kelompok sekolah ke apa kan, betul tak? Bila kita dah faham, tak adalah berlaku yang macam buruk sangka, persepsi, prasangka yang buruk-buruk yang mengakibatkan tercetusnya masalah antara kaum. Sebab kerajaan kita pun dah bubarkan satu perlembagaan di mana bahasa Melayu ialah bahasa rasmi, tetapi tidak menafikan hak masyarakat lain untuk berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Sebabnya mereka pun manusia juga dan mereka ada latar belakang dan jati diri masing-masing. Begitu jugalah dengan agama. Agama Islam ni agama rasmi Malaysia, tapi agama lain bebas untuk beragama dengan agama lain. Betul? boleh sebulat suara. Sebabnya kalau kita pecah lagi, kemungkinan untuk orang luar masuk campur dekat kita punya negara sangat tinggi. Dah sampai disebabkan masalah kecil, kita punya negara tergadai. Kadang kita ni mampu untuk bersatu padu untuk memajukan negara kita. Jadi kat sini pentinglah juga ni, kalau kita nak atasi jurang permasalahan kaum ni, bila kita dah kuat, tak senanglah orang yang pada luar ni untuk memperlaga-lagakan kita. Betul. Jadinya bila kita dah bersatu padu, kita hidup harmoni, kita masing-masing boleh masuk dengan budaya masing-masing, boleh terima dan kita faham dengan budaya lain, secara tidak langsungnya kita tidak akan mampu untuk mengulang kembali 13 Mei, tragedi 13 Mei. Sebab bagi saya tragedi itu sangatlah teruk dan sepatutnya tidak boleh berlaku kepada negara kita yang pelbagai etnik ini. Jadi kita kena ada usaha untuk menyemarakkan semangat perpaduan ni. Dari banyak segi lah, boleh dari segi rumah terbuka, sifat kita belajar budaya orang lain, kita boleh belajar bahasa mereka, kita boleh apa lagi? Aida. Jadinya kita ni kenalah hapuskan segala ethnocentrism dan juga rasisme dalam diri kita, supaya kita dapat hidup bersatu padu dan aman damai dalam sebuah negara yang maju. Sebab kita kena tahu, setiap bangsa tu mempunyai kekuatannya tersendiri. Orang yang rasis ni orang yang menganggap bangsa mereka je yang hebat. Tapi kalau kita tahu setiap latar kaum ni, mereka ada kekuatan mereka sendiri. Jadi bila kita dah belajar, mereka punya budaya, percubaan, mereka punya tamadun, asal-usul mereka, semangat mereka. Jadi kita tak akan ada sikap rasisme ni. Sebab semua orang ni mempunyai kelebihan masing-masing. Itulah tujuan Tuhan kita menciptakan kita berbeza-beza, untuk kita berkenalan dan bersatu padu. Okey, itu sahaja reaksi dari kami.